Nakomek ni boleh dikatakan sebagai uh, dalam bahasa Inggeris lah. Dia ni kadang-kadang politically tone deaf. Oh, do you think mungkin ini peranan dia dalam DAP? Kalau saya nak nakal sikit. So I don't know who's being more charitable, you or me. So I'm saying he's politically tone deaf, but you are saying he's deliberately being memainkan peranan right wing dalam DAP. Right wing. Dia right wing dalam DAP. Assalamualaikum. Selamat datang ke Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. Kongsi Facai KJ. CNN Kuala, Syaril. Yes, ya. Ya, selamat menyambut tahun baru Luna ataupun tahun baru Cina. Tahun Naga. Tahun Naga kepada mereka yang menyambut Chinese New Year. Saya difahamkan semalam Syaril ada makan besar. Reunion dinner. So tahun ni sedikit kecil skala sebab nenek saya meninggal dunia bulan lepas. Jadi sebabkan itu tak balik ke Melaka. So we just had dinner dengan family saya je lah. Keluarga saya dengan adik saya dengan juga ibu bapa saya di KL saja, di Petaling Jaya. Okay. Ya. So suasana dia agak lain lah. Agak lain. Jadi kita pun tak pakai merah sebab yang saya faham lah. Kalau ada kematian maka tone down sikit celebration. So salah satu tak meriah sangat lah. Tak meriah sangat. Your mom is quite traditional. My mom is quite traditional in that sense. Yeah. So follow lah benda yang tradisi macam tu. Okay. Yeah. But still, anak saya tak adalah. Dia happy je lah. Dia dapat ampau. Orang lain tak dapat ampau, dia dapat. Saya? Sebab saya sedang hari ni, tahun ni masih berkabung. So saya tak bagi ampau. Okay. Boleh je. Next year. Okay. Berat topik hari ni. Ya, kita berat. Nak mulakan dengan topik yang berat yang ramai orang minta kita ulas, iaitu isu keputusan Mahkamah Persekutuan berkenaan dengan petition Nick Allen. Keputusan majoriti 8-1 memutuskan bahawa 16 kesalahan di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 adalah batal dan tidak sah. Saya yakin semua pendengar kita dah tahu tentang apa yang berlaku dalam keputusan mahkamah itu. Saya rasa kita mungkin mulakan dengan ringkasan. Bagi saya, yang saya nampak dan bila kita baca ulasan dengan ringkas, isu dia adalah isu pertindihan dan pertindanan antara undang-undang yang wujud di peringkat negeri dan juga peringkat persekutuan. Isu dia yang kita baca adalah ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dah wujud dalam undang-undang persekutuan. Jadi dalam satu sudut, mungkin kita boleh lihat ini bukan soal mengenepikan hukum syarak ataupun memperkecilkan institusi mahkamah syariah. Tetapi soal kalau dah ada undang-undang dalam peringkat parlimen, peringkat persekutuan, maka kalau undang-undang sama wujud, hukuman sama wujud dalam kesalahan sama wujud dalam undang-undang negeri, maka persekutuan itu yang lebih utama. Maka undang-undang yang wujud dalam peringkat negeri itu terbatal. Itulah yang berlaku. Kebetulan beberapa kesalahan-kesalahan yang kita sebut ini KJ, hukuman di peringkat persekutuan itu lebih berat. Kanun keseksaan itu lebih berat. Contoh liwat 30 tahun maksimum versus 3 tahun kalau peringkat negeri Kelantan. Rogol haiwan 20 tahun di peringkat persekutuan, 2 tahun di peringkat negeri. Sumber mahram 30 tahun versus 3 tahun. Jadi ini salah satu sudut pandang lah. Iaitu ini bukan untuk memperkecilkan hukum syarak tetapi soal pertindihan semata-mata. Dan bila mana ada pertindihan, perkara 75 dalam Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan itu hendaklah mengatasi undang-undang negeri dan undang-undang negeri itu tak sah setakat yang tidak selaras itu. Okey, itu mukadimahnya KJ. Dari segi general ya, this is an issue of
basically laws that exist in both the federal and state level, and therefore the federal wins out. Tapi KJ, kita tahu mungkin ulasan itu tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap KJ? So saya nak tambah sikit kepada apa yang telah pun dijelaskan oleh Syaril tadi, yang memberi gambaran yang agak lengkap tentang apa yang telah pun berlaku. Jadi Nick Ellen Zurina binti Nick Abdul Rashid adalah seorang peguam dari Kelantan, yang lahir di Kelantan, dan anak beliau Tengku Yasmin Natasha binti Tengku Abdul Rahman adalah pempetition. So mereka telah hantar petition kepada Mahkamah Persekutuan, dan responden dia yang perlu jawab adalah Kerajaan Negeri Kelantan. Antara perkara yang menarik yang boleh saya tambah kepada penjelasan Syahril tadi adalah ini didengar di hadapan Mahkamah Persekutuan Malaysia, mahkamah yang paling tinggi lah, ya. Dan quorum mahkamah 9 orang, 9 judge. Ini antara quorum yang paling ramai lah, ya. Termasuk Ketua Hakim Negara Tengku Maimun, termasuk juga Presiden Mahkamah Rayuan, termasuk Hakim Besar Melaya dan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, dan juga 5 lagi Hakim Mahkamah Persekutuan ataupun Federal Court Judge. Jadi ini bukan panel hakim yang kecil, sebab ini constitutional question. Ini pertikaian berkenaan dengan perlembagaan, maka Mahkamah Persekutuan sudah pasti akan meletakkan panel yang ramai, yang boleh menunjukkan bahawa keputusan ini dibuat setelah dipertimbangkan oleh sebahagian ataupun panel hakim yang jumlahnya begitu ramai sekali. Keputusannya keputusan majoriti, 8-1. Ada satu dissenting judgment daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Rahman Sebli. Sama, hakim yang sama yang memberi dissenting judgment kepada kes Datuk Sri Najib Tun Razak. Semakan kehakiman. Semakan kehakiman. Tapi dalam kes ini dia telah membuat satu keputusan yang berbeza. 8-1-1 tu dia, sebab dia mempersoalkan locus standi mereka yang pempetition lah, mereka yang telah membuat petition ini. Dia tidak mempertikaikan soal pertindihan. No. Dia lebih kepada siapa dia orang ni untuk membuat petition. Ya, saya memudahkan bahasa dia lah. Okey, Syahril, betul, ini soal pertindihan, undang-undang yang bertindan antara perlembagaan, antara persekutuan, undang-undang persekutuan, dan juga undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri. Dan dalam kes ini yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan, yang terkandung dalam enactment Kanun Syariah Jenayah 2019 Negeri Kelantan. Jadi dia bukan hanya soal undang-undang yang bertindih ataupun bertindan, tetapi sebenarnya yang lebih asas, Syahril, adalah soal bidang kuasa. This is a question of jurisdiction and competency. Sama ada Dewan Undangan Negeri, mana-mana Dewan Undangan Negeri lah, dalam kes ini Dewan Undangan Negeri Kelantan, ada bidang kuasa, ada jurisdiction dan ada kompetensi untuk membuat undang-undang yang dari segi intipatinya, undang-undang ini menyentuh kepada perkara yang ada di bawah senarai persekutuan. Ya, maka Badan Perundangan Negeri, DUN tersebut, tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang itu. Dia bukan hanya, Syahril, apabila undang-undang itu wujud, tetapi dia ambil argument kalau dalam bahasa undang-undang ni is pith and substance. Ujian yang terpakai, dan saya baca ringkasan yang telah pun ditulis oleh Tun Tengku Maimun, iaitu Ketua Hakim Negara. Beliau sebut bahawa berhubung peruntukan yang dicabar, prinsip undang-undang adalah mantap bahawa untuk menentukan sama ada undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau DUN, Badan Perundangan Negeri, adalah sah dan termasuk di dalam batasan kuasa perundangan masing-masing, ujian yang terpakai adalah pith and substance.
sama ada intipati peruntukan tersebut, ya, berkenaan dengan intipati peruntukan tersebut. Jadi jika dari segi, saya masih lagi quote, intipati dia, peruntukan yang dibuat oleh Badan Perundangan Negeri DUN itu adalah perkara yang termasuk di dalam senarai persekutuan, maka Badan Perundangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tersebut. Dan dia rujuk kepada Mamat bin Daud versus Government of Malaysia 1988. Ujiannya bukan dengan membandingkan peruntukan yang dicabar tersebut dengan peruntukan sedia ada dalam Undang-Undang Persekutuan untuk menentukan sama ada terdapat ciri-ciri perbezaan pada kedua-duanya, dan dia rujuk kepada kes Iki Putra menentang Kerajaan Negeri Selangor. Saya sambung, ya, saya nak baca sepenuhnya dia punya argument dia. Meneliti hujahan pihak-pihak dan mengguna pakai prinsip intipati, ya, not to see kalau ada law yang bertindih, tapi the substance, pith and substance. Kami memutuskan bahawa Seksyen 13 dan 30 adalah sah. Jadi Nick Allen dia telah minta supaya 20 peruntukan dalam enactment jenayah syariah ni dikeluarkan ataupun dibatalkan, tetapi Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa dua Seksyen 13 dan 30 adalah sah kerana ia berkenaan dengan perkara yang Badan Perundangan Negeri mempunyai kuasa untuk membuatnya. Jadi ada dua benda yang dia kata yang ini tak apa, yang ini okey. Sebab yang ini memang di bawah kuasa Badan Perundangan Negeri ataupun Dewan Undangan Negeri. Ya. Manakala seksyen-seksyen lain dicabar adalah tidak sah kerana intipati peruntukan tersebut adalah berkenaan perkara di bawah senarai persekutuan yang mana hanya Parlimen mempunyai kuasa untuk membuatnya. Jadi dalam Perlembagaan Persekutuan ni kita ada list senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama, concurrent list, ya. Jadi dia kata apa benda yang terletak di bawah senarai persekutuan ni tak boleh digubal undang-undang oleh negeri kerana ini adalah di bawah Parlimen. So ini, ya, jadi saya setujulah dengan apa yang disebut oleh Ketua Hakim Negara bahawa ini bukan nak mempertikaikan undang-undang ni mahkamah syariah, tetapi ini adalah bidang kuasa, kompetensi dan jurisdiction Dewan Undangan Negeri, sama ada dia boleh buat undang-undang yang dari segi intipatinya menyentuh kepada benda yang ada dalam persekutuan. Saya nak habiskan, lepas tu saya minta Syaril bagi ulasan. Intipati Seksyen 13. Ini kita penting, ya. Sebab saya nak bagi tahu bahawa ada dua perkara yang Mahkamah Persekutuan diminta untuk membuat keputusan supaya dibatalkan, tapi mereka kata dua perkara ini tak boleh. Memang sah. Apa yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan ni memang betul. So apa dia? Sebagai contoh, ya. Seksyen 13 adalah berkenaan penjagaan dan untuk mengawal pengembangan doktrin dan kepercayaan di kalangan orang yang menganut agama Islam yang termasuk di bawah butiran 1 senarai negeri. Ia juga berkaitan dengan perkara 11.4 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa negeri-negeri boleh membuat undang-undang bagi tujuan mengawal atau menyekat pengembangan doktrin atau kepercayaan agama dalam kalangan orang yang menganut agama Islam. Jadi kalau ada orang yang cuba proselytize, yang cuba nak murtadkan orang Islam, maka negeri ada kuasa. Demikian juga intipati Seksyen 30 adalah untuk mengawal atau menyekat pengembangan doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganut agama Islam, bukannya untuk semata-mata memecah keamanan. Jadi dalam kes tersebut, memang Federal Court telah membuat keputusan bahawa negeri memang ada bidang kuasa untuk menggubal undang-undang berkaitan dengan peruntukan yang saya sebutkan tadi. Tetapi dalam bidang-bidang lain, justru kami membenarkan permohonan petition untuk satu deklarasi bahawa, dan dia sebut daripada 20 yang ni Allen cabar tu, dia sebut 18, kalau tak silap saya 18 je. Dia drop 2. So Nick Allen drop 2, so tinggal 18. tinggal 18. Yang dia lepas yang dia biar 2 je, tinggal 16. Yang 16. Ya, so dia kata apa yang dikeluarkan ataupun terbatal dan didapati tidak sah, antara dia memusnahkan mencemarkan tempat ibadat, Seksyen 11, Seksyen 14 liwat, Seksyen 16 persetubuhan dengan mayat, nekrofilia, 17 hubungan seksual dengan bukan manusia, bestiality antara contoh, Seksyen 31 gangguan seksual, 34 memiliki dokumen palsu memberikan keterangan, maklumat atau kenyataan palsu, Seksyen 36 apa-apa yang memabukkan, 39 mengurangkan skala ukuran dan berat,
Seksyen 40 melaksanakan transaksi muamalat yang bertentangan dengan hukum syarak. Seksyen 41 melaksanakan urus niaga muamalat melalui riba. Seksyen 42 penyalahgunaan label dan konotasi halal. 42 menawarkan dan menyediakan perkhidmatan maksiat. 44 tindakan persediaan menawarkan atau menyediakan perkhidmatan maksiat. Perubatan maksiat sebagai persediaan. Perubatan sumbang mahram. Dan akhir sekali, lelaki berpakaian wanita atau sebaliknya bertentangan dengan hukum syarak. Jadi perlembagaan ni, Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan bahawa dari segi pith and substance, dari segi intipati dia, sama ada kesalahan ini sudah pun wujud di bawah kanun keseksaan ataupun di bawah undang-undang yang telah digubal oleh Parlimen, undang-undang di bawah persekutuan, ataupun dari segi prinsipnya, perkara-perkara ini didapati adalah perkara yang melibatkan jenayah yang mana perkara tersebut adalah termasuk dalam senarai persekutuan. So itu gist of the what has happened lah, Syaril. Yeah. Let's try again. Kita cuba balik sebab saya rasa benda ni technical tapi juga penting untuk pendengar kita faham ulasan kita. Ya. Apa yang KJ cuba sampaikan dan kenapa saya sengaja pada awal mukadimah tu hanya sebut soal pertindihan dan pertindanan, sebab saya yakin ramai pendengar yang dah dengar argumen tersebut. Bahawa isu Nick Allen ini dan kes ni semata-mata ada undang-undang yang dah wujud dalam persekutuan, kemudian Don Kelantan buat undang-undang yang serupa, jadi mahkamah batalkan yang dah serupa itu. Apa yang KJ telah bentangkan dengan teknikal membaca judgement dan sebagainya, kalau saya boleh simpulkan sini, is dia tak perlu pun ada undang-undang yang sedia ada dah wujud dalam persekutuan. Kalaupun undang-undang itu tidak wujud dalam persekutuan, tak ada kesalahan pun dalam persekutuan, tetapi mahkamah telah memutuskan bahawa apa yang cuba dibuat oleh Don Kelantan itu menyentuh perkara-perkara yang sebenarnya bawah senarai persekutuan dalam perlembagaan, maka even though there is no crime yet, tak ada jenayah lagi, contoh, tak ada undang lagi, saya tak pasti sama betul atau tidak. Saya baca ni seksyen 48 yang KJ sebut tadi, muncikari. Lelaki berpakaian wanita atau sebaliknya bertentangan dengan hukum syarak. Itu salah satu daripada seksyen yang dibatalkan oleh 16 Mahkamah Persekutuan kemarin ini. Saya tak pasti kanun keseksaan persekutuan ada ke undang-undang yang menghalang untuk lelaki berpakaian wanita atau sebaliknya. Kalau betul saya punya andaian bahawa tidak wujud lagi kesalahan itu di bawah federal, poin KJ ni sangat-sangat penting lah. Itulah bukti bahawa just because there is no law yet, tak bermaksud bahawa Don boleh buat undang-undang ataupun menyenaraikan kesalahan di bawah undang-undang syariah, di bawah undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri. Kita dah sebut beberapa kali senarai persekutuan, senarai negeri. So saya fikir kita boleh sebut secara ringkas lah, dan saya yakin pendengar boleh check. So basically dalam jadual 9 Perlembagaan Persekutuan ada beberapa senarai. Senarai 1 adalah senarai persekutuan, federalist. Yang mana menyebut antara lain undang-undang dan tata cara sivil dan jenayah dan pentadbiran keadilan, termasuk A, B, C, D, bla bla bla, termasuk K, penentuan hukum syarak dan undang-undang diri yang lain bagi maksud undang-undang persekutuan. Maknanya hukum syarak pun ada dalam federalist. Senarai 2 adalah stateless. Tanggungjawab dan hak negeri lah, benda-benda tanah, air dan sebagainya. Okay, fine. Tapi dia ada juga sebut bahawa senarai 2 ni hukum syarak dan undang-undang negeri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak, sekian-sekian, pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Saya ulang semula, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Jadi kalau kita sedar, dua-dua senarai 1 dan senarai 2 ni, dia sebut bahawa soal penghukuman kesalahan itu senarai kedua. Undang-undang jenayah senarai 1. Tapi basically crime, kesalahan ada dalam kedua-dua senarai ni. Dan kalau senarai 2 ni untuk orang Islam lah, ada dalam kedua-dua senarai ni. Tetapi I think lah, kalau ikut saya yang saya faham daripada judgement ini, kenapa mahkamah memutuskan 81 disebabkan apa yang saya ulang 2 kali tadi. Kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan,
persekutuan akan always win over the state. That is my interpretation. I think Itu yang dimaksudkan sebagai preclusion clause. Dan kalau kita tengok dalam kes Iki Putra pun, macam Syahril katalah, Mahkamah Persekutuan menekankan bahawa undang-undang jenayah syariah tidak sah walaupun tiada undang-undang persekutuan yang wujud yang menyentuh atau bertindih dengan undang-undang tersebut, selagi mana ia menyentuh perkara criminal law. Dan dalam kes ini yang Ahmad Arif Tan Sri Azhar menyatakan berkenaan kesalahan jenayah seksual, saya bagi contoh, ini kes Iki Putra. By that I mean in practical terms that even if the parliament has yet to make a legislation with respect to an offence of sexual intercourse against the order of nature, walaupun parlimen belum lagi menggubal apa-apa undang-undang yang berkaitan dengan seks luar tabi'i, still the state legislature is precluded from legislating on the subject. So clear. Badan Perundangan Negeri tidak boleh membuat undang-undang berkenaan dengan perkara tersebut. So itu preclusion clause yang wujud. So bila dan saya sambung, ini apa yang disebut oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun sendiri. Learned Counsel for the respondent submitted that Section 28 of the 95 enactment is worded more broadly than the federal version. Ini dia nak buat perbandingan lah antara undang-undang syariah, enactment syariah dan juga kanun keseksaan. Ini kes di mana wujud dua. Tapi apa yang dia cakap adalah what matters is whether in pith and substance, apa yang penting adalah sama dari segi intipati. Section 2890 of the 95 enactment relates to a matter which falls under the federal list. In our judgment it does. Sebab dia adalah sesuatu jenayah. So maksudnya dia tak kisahlah sama ada dia wujud dua undang-undang ataupun dia belum wujud lagi, selagi mahkamah berpandangan bahawa dari segi intipati perkara itu adalah satu jenayah, satu perkara yang di bawah senarai persekutuan, you just cannot legislate at the state level. Itu yang telah berlangsung dalam keputusan tersebut, ya. Saya Syahril, ini itu penjelasan lah apa yang telah berlaku. Saya nak cakap ni, kita bagi ulasan kita pula lah. Apa yang cuba dibuat oleh Mahkamah Persekutuan dalam ringkasan yang dikeluarkan oleh Tengku Tun Maimun, iaitu Ketua Hakim Negara, adalah sangat tepat dan betul. Ya, apa yang dia cakap adalah ini bukan satu keputusan untuk mempertikaikan hukum Allah. After all, sebahagian besar daripada undang-undang ni adalah undang-undang takzir, ya, man-made, ya. Termasuklah undang-undang di bawah enactment syariah. Dan dia kata bahawa ini bukanlah untuk mempertikaikan soal kedudukan mahkamah syariah itu sendiri. Sebab kita dah ada pindaan pada tahun 1988 di mana mahkamah syariah tak boleh kacau mahkamah sivil, tak boleh kacau mahkamah syariah. Ini adalah lebih kepada bidang kuasa yang buat undang-undang itu. Sama ada state, dan dalam kes ini sekali lagi saya mengulangi, Kelantan boleh buat undang-undang tersebut ataupun tidak. Dan dia stres banyak kali dalam ringkasan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Negara itu, bukannya untuk cabar satu undang-undang ataupun hukum Allah, dan bukannya untuk mencabar kedudukan mahkamah syariah. And you cannot blame Mahkamah Persekutuan sebab orang dah buat petition, dia kena dengar. Dan it's a constitutional matter. Constitutional matter bila ada petition yang minta supaya satu perkara dalam undang-undang itu dibincang oleh Mahkamah Persekutuan, sama ada undang-undang itu sah pun tidak. Itu memang tanggungjawab Mahkamah Persekutuan untuk menentukan sama ada undang-undang itu sah ataupun tidak mengikut perlembagaan persekutuan. Dan pada pandangan kita, pemahaman kita, apa yang diputuskan 8 hakim itu adalah betul dari segi teknikal. Dari segi teknikal betul. Sebab macam kita terangkan tadi, soal senarai 1, senarai 2. Ya. So, di sini Syahril, saya nak kata ada dua perkara di sini. Satu technical dan satu lagi adalah political lah. Okay, itu yang kita nak bincang. Political. Okay. Technical dan kita dah explain. Technical saya harap semua dah faham lah. Ya, so ini bukannya satu assault on mahkamah syariah. Ini bukanlah satu pertikaian
terhadap mahkamah syariah ataupun undang-undang ataupun hukum Allah. Ini adalah soal bidang kuasa sahaja. Ya. Dan apa yang ditentukan oleh Mahkamah Persekutuan adalah berdasarkan kepada pandangan mereka, berdasarkan mengikut bidang kuasa masing-masing. Dan ada juga hukuman-hukuman dan undang-undang yang berkaitan dengan hukum syarak yang ada dalam Undang-Undang Persekutuan. Ya. Tu satu lagi buktilah bahawa ini bukan soal mempertikaikan. Dan ada juga perkara-perkara yang dipertikaikan oleh Nick Allen tu yang dibenarkan. Yang dibenarkan. Yang Mahkamah Persekutuan sendiri kata ini okey. Sebab ini memang bidang tugas ni Dewan Undangan Negeri seperti mana yang kita telah ulas ataupun kita telah jelaskan tadi. Kita datang pula kepada soal yang penting lah, iaitu politik. Okey. Saya risau, Syaril. Saya risau sebab reaksi daripada ataupun respons daripada beberapa pihak lah. Ya, beberapa pihak. Kalau kita tengok reaksi daripada pihak kerajaan, yang ini saya rasa respon daripada Menteri Agama adalah respon yang bagus, ya, sebab apa yang disebut oleh Datuk Seri Muhammad Naim, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, beliau telah menyatakan bahawa dia akan memohon perkenan untuk menghadap ke bawah dili Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu untuk memaklumkan perkara ini, apa yang telah berlaku, dan beliau juga telah menyatakan bahawa Mahkamah Syariah kekal dan terus terjamin kewujudannya selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Sebab ada suara-suara yang sumbang yang mengatakan bahawa this is the beginning of the end lah untuk Mahkamah Syariah dan sebagainya. PM of course risau berkenaan dengan respon politik. Dia kata memang kerajaan tak campur tangan keputusan kes enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan ni. Betul lah, sebab petition ni telah pun dibuat sewaktu kerajaan lepas. So memang kalau ada yang nak kata ini semua agenda liberal daripada kerajaan perpaduan, daripada PH, daripada PMX dan sebagainya, saya rasa itu memang satu pandangan yang kita perlu kecam lah, dengan keras, sebab memang tak ada kaitan langsung dengan PMX. Cuma masalah dia bila berlaku kes ini, dan kalau kita tengok kepada kenyataan-kenyataan daripada terutamanya lah daripada pihak PN, ini saya rasa saya perlu tegur lah. Why kita nak sampai contoh Datuk Taqiyuddin, Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agong PAS dan juga Ahli Parlimen Kota Baru, pernah menjadi Menteri Undang-Undang waktu saya berada di dalam Jemaah Menteri Tan Sri Mahyudin. Sebab ini adalah Black Friday, Jumaat hitam kepada undang-undang syariah Islam. Saya sebagai peguam tahu apabila satu undang-undang jenayah syariah di sebuah negeri dibatalkan, bermakna undang-undang jenayah syariah di negeri lain dalam keadaan bahaya dan kritikal. Yep, okey. Kalau ada undang-undang syariah di negeri lain yang telah digubal, yang mana undang-undang tersebut bertindih ataupun dari segi intipatinya adalah perkara yang berkaitan dengan benda-benda yang ada dalam senarai persekutuan, memang dia tak sah lah. Ya. So kenapa dia kena mengapikan isu ini? Dan dia cakap, ini keputusan ni terbabit bukan perkara kecil kerana ialah adalah untuk mempertahankan undang-undang syariah secara langsung dan mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu. So dia pergi terus kepada 3R lah. Ini soal nak mempertahankan institusi undang-undang Islam, Raja-Raja Melayu dan sebagainya, oleh kerana Raja-Raja Melayu adalah ketua agama Islam di negeri masing-masing, yang Tuan Agong adalah ketua agama di wilayah persekutuan. So benda ini dah dipolitikkan. Seolah-olah ini adalah assault, bukan sahaja terhadap undang-undang syariah, tetapi kepada Raja-Raja Melayu juga, dan assault kepada agama Islam. Ini yang saya tak suka. Sebab kalau kita tengok dari segi teknikal, Syaril, memang jelas bahawa ini adalah soal bidang kuasa. Bidang kuasa Dewan Undangan Negeri versus bidang kuasa Parlimen. Itu sahaja. So di sini saya rasa adalah satu perkara yang sangat kecewa bila benda ni cuba dijadikan sebagai satu isu politik. Yang kedua yang saya nak sebut adalah kalau kita tengok dari segi dia punya reaksi, saya juga khawatir bahawa reaksi ini sudah pergi terus
kepada identiti kita sebagai sebuah negara. And this is the main point, Syaril. Yeah, this is what we should talk about. Kebetulan ada bunga api meletup waktu saya bangkitkan isu ni. This goes to the heart of who we are as a nation. Ya. Sebab kalau kita tengok naratif yang cuba dibina oleh pihak-pihak tertentu, mereka kata bahawa okey, dari segi teknikal mungkin kita tak suka, tapi kita ambil maklum apa yang telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Mungkin Mahkamah Persekutuan tak ada pilihan lain melainkan membuat keputusan seperti mana yang telah pun dibuat kerana terikat dengan Perlembagaan Persekutuan. Therefore, masalah dia adalah kepada asas negara kita. That's dangerous. I think it's beyond apa yang KJ kata ni bukan spekulasi lagi, sebab itu pun yang sudah mula diperkatakan oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Yeah. Oleh Perikatan Nasional, saya kira YB Fadli Syari mengatakan semak balik Perlembagaan Persekutuan. Basically itu yang disebut. Saya tengok jurucakap daripada UMNO pun dah bunyi benda yang serupa, iaitu terbuka untuk kita semak perlembagaan. Itu okey lagi, Syaril. Sebab semak perlembagaan ni masih lagi dalam lingkungan demokrasi tau. Sebab kalau kita nak pindah perlembagaan pun kena bawa ke dalam proses legislatif. Tetapi yang saya risau sekali adalah hujah di sebalik usaha untuk melihat kepada asas penubuhan negara kita, yang mana mereka kata sebenarnya undang-undang dan juga perlembagaan yang sedia ada ni adalah import daripada penjajah. Sebelum penjajah datang, kita memang mengamalkan undang-undang Islam, undang-undang syariah. Dia bawa cerita balik kepada Kesultanan Melaka. Dan dia kata itu sebenarnya adalah asas negara kita. Dan bila kita menggubal dan menyediakan Perlembagaan Persekutuan bersama dengan semua sistem duality ni, di mana sebagai orang Islam kita ada undang-undang sivil yang terpakai dan juga undang-undang syariah, ini sebenarnya adalah import daripada penjajah. So mereka kata kalau kita nak revert kepada yang asal, kita pergi balik kepada undang-undang syariah. Kalau macam tu kita pergi balik ke mana? Orang akan cakap, ada setengah orang cakap kita pergi balik sebelum Kesultanan Melayu Melaka pun ada juga nanti orang sebut. Jadi saya nampak, saya faham apa yang KJ cuba sampaikan. That's the narrative yang itu naratif yang dibawa Syaril. oleh mereka yang cuba nak semak semula benda asas seperti ini. Bagi saya, kalau dah ada usaha ke arah itu, mungkin apa yang kita boleh sebut KJ ialah ini adalah kesan kerana kita tidak ada apa yang disebut our original myth ataupun asas kepada negara kita ni. Starting point dia tu mungkin tak pernah diputuskan oleh seluruh ataupun tidak pernah dipersetujui oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Kita mempunyai visi yang berbeza-beza KJ. Ada yang akan kata ini adalah visi kita untuk Malaysia ni bermula ataupun berasaskan kepelbagaian. Ada yang akan kata visi ini adalah berasaskan asas utama negara ni adalah ketamadunan Melayu yang bermula berkurun-kurun dahulu. Dan itu yang patut menjadi asas. Saya fikir kalau kita semak semua ni, kita tak akan dapat penyelesaiannya. Ya. Dari segi sejarahnya. Sebab orang akan mempunyai tafsiran yang berbeza-beza mana starting point. Ya. So patutnya kita kena terima hakikat dan semua pihak kena terima hakikat. Soal identiti ni tidak statik. Bukannya kalau bermula, okay benar, mungkin undang-undang yang asal dalam ketamadunan ni adalah undang-undang syariah. Doesn't mean the whole thing is static. Sampai ke 2024 pun kita masih lagi macam tu. Kita kena terima hakikat bahawa situasi dalam negara Malaysia ni dah berubah. Soal kehadiran manusia yang datang daripada latar belakang yang pelbagai sudah berubah. So itu perlu kita terima supaya kita capai satu tahap yang mana tidak perlu lagi kita toleh ke belakang untuk mencari starting point yang bagus untuk kita punya tafsiran. Saya sebut pandangan yang paling ekstrim tadilah, yang telah kaitkan benda ni dengan kedudukan asal sewaktu Kesultanan Melayu Melaka dan menyatakan bahawa sistem yang sedia ada ni, Perlembagaan Persekutuan, dual sistem yang kita ada sebagai Muslim di sini, iaitu sivil dan juga syariah, adalah disebabkan pengimportan undang-undang daripada British, daripada penjajah. Itu the most extreme lah, dan mereka kata kena revert balik kepada sistem yang ada sebelum penjajah tu. Saya rasa itu mungkin ekstrim, tapi masih lagi fringe view lah.
Satu pandangan yang dipegang oleh sebahagian kecil daripada orang yang memikir soal perkara ini. Tetapi ada juga, dan kita ambil spektrum hujah ni. Contoh, Ketua Pemuda PAS, Yang Muhammad Fadli. Dia kata apa? Dia kata dia nak pindah perlembagaan supaya jenayah itu dimasukkan dalam senarai bersama. Concurrent list. Ya? So bila jenayah dimasukkan dalam concurrent list, maka kita akan buka satu ruang yang besar kepada perubahan kepada sistem kehakiman dan juga sistem criminal justice di Malaysia. Are we ready for that? Ini soalnya. Ya. I think apa yang kita cuba cakap this last 5-10 minutes KJ adalah soal macam kita sebut tadi politik. So kalau kita nak re-legislate ataupun tengok balik soal perlembagaan dan asas pada negara ni, apa yang ada dalam senarai 1, apa yang ada dalam senarai 2 dan apa yang ada dalam senarai bersama, kesannya dan implikasinya sangat-sangat meluas. Dan ia akan kita kena tanyalah pada diri kita sendiri, kita nak Malaysia yang macam mana? Bukan soal label, keluarkan daripada mental kita ataupun perspektif labeling. Ni negeri sekular ataupun negara Islam dan sebagainya. Ni bukan soal label lagi. Ini soal adakah kita selesa dengan keadaan sekarang di mana senarai 1, senarai 2 tu kita jelas siapa yang lebih utama, ataupun macam YB Fadli cuba tekankan bahawa dia tak puas hati dengan asas itu. Ya. Kalau bagi saya, that is a big question that the political leadership dan the public has to think about lah, whether we ever want to go down that road. Syaril, saya tak berapa setuju tadi berkenaan dengan labeling ni. Labeling ni penting. Sebab mereka kata, to them, mereka kata ini negara Islam. Sebab itu, sepatutnya tidak ada had dan batas kepada undang-undang Islam. Undang-undang Islam mesti juga terpakai kepada kes jenayah. So that labeling is important. Bila mana dia kata ini negara Islam, bagi mereka yang berpandangan begitulah, maka jenayah ini adalah penting untuk dimasukkan dalam senarai bersama. Maksudnya negeri pun boleh gubal undang-undang. So untuk bahasa mudah kepada pendengar dan penonton setia keluar sekejap, contoh seks di luar tabi'i dikeluarkan daripada enactment jenayah Kelantan kerana sekarang ini benda tu didapati dalam senarai federal ataupun bidang kuasa persekutuan. Dan dah ada undang-undang. So dia kata okey, kalau macam tu kita buat dua-dua undang-undang lah. Kita buat dua-dua undang-undang seks tabi. Maknanya civil pun ada, mungkin untuk bukan Muslim, dan syariah pun ada untuk Muslim. Jadi ada confusion sebab mungkin hukuman dia lain. Proses dia pun lain. Proses undang-undang sendiri itu lain. Saksi semua itu lain. So dia akan menimbulkan banyak duality yang lebih teruk. Dia akan menimbulkan confusion yang lebih dahsyat. Dan saya tak pasti ke arah mana negara kita akan pergi sekiranya kita ambil cadangan tersebut dan buat pindaan. Tapi but there's a problem ke? That's why saya kata the labeling is satu benda yang kita nak cuba elak. Kerana saya faham apa yang KJ sampaikan, itu dari perspektif mereka. Kita elak lah, tapi saya kata benda tu penting untuk kita faham. Kalau kita give up this concept of labeling and kita setuju dengan labeling begitu, kalau KJ, then we are in trouble, because saya rasalah kedua-dua KJ dengan saya tak setuju kalau kita ambil jalan tu kan. Tak setuju dengan duality ni. Kita lebih selesa dengan keadaan di mana kita letakkan undang-undang dan perlembagaan persekutuan ni sebagai paksi kepada undang-undang dan perundangan negara. Supreme law of the land. Supreme law of the land, and we stand behind it. Tapi kalau kita give up that concept of labeling, dia seolah-olah kita tak setuju bahawa ini adalah negara Islam. Dan kita akan dibakulkan sebagai mereka yang sokong bahawa ini adalah negeri sekular. Ataupun kita forget this label. No. Or as has been done by so many leaders before, they've tried, is to say that kita adalah negara di mana Islam diamalkan, negara di mana Islam adalah agama persekutuan. We are not a theocratic state, tetapi we are not a secular state either. We are a Muslim majority state where Islam is the religion of the federation, dan kita cuba mencapai aspirasi kita melalui policy tersebut. You know, I mean, Mahathir of course declared that we were negara Islam. Pak Lah tried Islam Hadari. Now there's Malaysia Madani. These are all aspirations that kita memang konsisten dengan agama Islam.
I mean, kalau kita nak go down that route, we cannot say that Malaysia is a secular country either. Yeah, I don't think we're prepared to say that either. Yeah. So dalam But you see how see dan pendengar akan dapat sedar betapa tak selesa je kita nak cakap benda ni. It's also because we don't know, it's never been resolved. Yeah. This So Islamic country, secular country, this duality, this you got two legal systems, in some ways of equal, equal level. Yalah, Perlembagaan Persekutuan lebih tinggi, jadi Mahkamah Persekutuan lebih tinggi, but the high courts are the same. So benda-benda macam ni yang membuatkan kita sentiasa live on edge. Dan bila ada petition sebegini, barulah benda yang terpaksa diputuskan dan kita akan mula bahas balik. So bagi saya lah, kita dah bincang hampir 40 minit tentang perkara ni dan saya rasa mungkin akan ada komen yang kata kita ni tak tahu apa benda, but I think kami telah cuba buat yang terbaik dari segi perbincangan, ulasan dan juga penjelasan berkenaan dengan kes Nick Allen ni. Tapi bagi saya, Syaril, saya nak conclude mungkin, sebab there's no conclusion, any conclusion that we can do right now. Tetapi saya nak conclude dengan titah ucapan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. This was a very wise position that was taken by Sultan Selangor. Dan saya rasa kalau kita rujuk balik kepada titah Tuanku Sultan Selangor, kita akan dapat meredakan suasana yang agak emosi dan hangat pada waktu ini. Kalau kita tengok titah ucapan Sultan Selangor, iaitu baginda sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI, sempena mesyuarat majlis tersebut yang kali ke-70 kali ke-70. Sultan Selangor telah pun sebut dalam titah baginda bahawa dengan mengambil sebelum tu, better difahamkan pihak berkuasa agama di peringkat negeri menghadapi kesukaran untuk mendapatkan keputusan mahkamah yang memihak kepada tafsiran yang dikehendaki dalam keadaan peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang sedia termaktub ketika ini. Mahkamah Persekutuan adalah tertakluk dan terikat untuk membuat tafsiran terhadap peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang berkait mengikut prinsip dan rukun tafsiran yang sudah mantap, established principles of interpretation. See, Sultan Selangor said, technically, memang apa yang Mahkamah Persekutuan buat tu betul lah. Sebab dia terikat dengan established principles of interpretation. This was before the Nick Allen punya case. So, baginda dah dalam wisdom dia dah tahu. Mahkamah Persekutuan memang terikat dengan tafsiran yang sudah ada. Oleh itu, penyelesaian hanya boleh dibuat melalui tindakan legislatif. Apa maksud dia? Penyelesaian ni hanya boleh dibuat oleh Parlimen. By lawmakers. Sebab dari segi Mahkamah Persekutuan, they are not lawmakers. They interpret the law. Sama ada constitutional ke tidak. So ini kena campak balik kepada lawmakers. Tindakan legislatif dengan membuat pindaan tertentu kepada peruntukan undang-undang yang berkaitan bagi membolehkan kuasa yang lebih luas diberikan kepada Dewan Undangan Negeri di dalam menggubal peruntukan berkaitan dengan kesalahan jenayah bagi orang Islam. Kesalahan jenayah syariah bagi orang Islam. Itu maksudnya meminda perlembagaan lah. Yes. So Sultan Selangor kata, okay, kalau kita nak memperluaskan lagi bidang kuasa Dewan Undangan Negeri, memang kita kena buat pindaan lah. Which is correct. Kalau nak diperluaskan lagi. Dengan, ini saya sambung titah Sultan Selangor, dengan mengambil pertimbangan keadaan yang sedang kita hadapi, tuanku, berpandangan adalah perlu satu jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi membuat kajian yang mendalam dan kritikal tentang persoalan undang-undang yang berbangkit berikutan dari keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. So caveat lagi, dalam kerangka yang ditetapkan oleh Federal Constitution. Jawatan kuasa khas ini perlu mengemukakan cadangan pindaan terhadap undang-undang yang berkaitan, termasuklah peruntukan Perlembagaan Persekutuan, supaya satu penyelesaian menyeluruh terhadap isu-isu tersebut dapat dibuat. Syaril, titah ini dibuat sebelum keputusan mahkamah berkenaan dengan Nick Allen. Tuanku Sultan Selangor sangat bijaksana, wise, dah baca dah benda ni. Dia kata, you are not going to get penyelesaian daripada Mahkamah Persekutuan. They will only do it based on established principles of interpretation. So kalau kita nak tukar benda ni, you kena bawa ke Parlimen. Dan di situ adalah medan politik, Syaril.
Siapa dapat majority, dia akan menang. Who can express the will of the people, dari segi will of the people ni, dari segi expression of the majority of the members of parliament, akan menang. So kita kena tengok di gelanggang politik nanti, apa akan berlaku. Selepas perbincangan dibuat di peringkat jawatan kuasa khas dari segi teknikal, dan benda ni akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dan selepas itu kepada parlimen. I guess saya khawatir macam KJ kata, proses politik, will of the people, untuk sampai ke tahap itu, untuk proses politik dalam parlimen bermula untuk menentukan sama ada perlu pindah perlembagaan dan macam mana dan sebagainya, on the way tu kita tahulah apa yang barangkali boleh berlaku. Dari segi 3R, dari segi identity politics, macam kita This is going to be messy. Yeah, because it's basically a contest about visi negara yang berbeza. Visi yang berbeza untuk satu dan negara. Meletakkan asas baru ataupun memelihara asas yang lama. That's the crux of the matter. Betul. That's the pith of our discussion today. Dan tidak ada benda yang lebih beremosi daripada perbincangan macam tu atau perbahasan macam tu. You know, Syaril, kita dalam Podfest, kita di rakaman luar semasa episod bersama dengan Afin Bank, ada sebut tentang peranan yang boleh dimainkan oleh Raja-Raja Melayu, Royal Institution. So on this case, sebelum dia pergi ke parlimen nanti, Raja-Raja Melayu diharapkan, dipersembahkan kepada Raja-Raja Melayu untuk mainkan peranan supaya benda ni tak diapikan. Only they can say that, and only they will be listened to. Only they will be listened to not exploit this. Sebab Syaril, dah 2 hari sejak kes Ellen ni, sebab saya bukan hanya baca keputusan tu, saya dah tengok where it will go from here. Like you said, it's going to be very emotive dan very inflammatory even. Dan nasihat perlu dikeluarkan daripada the very top, iaitu Raja-Raja Melayu, supaya benda ni ditangani dengan penuh berhemah dan berhati-hati. Mengambil kira semua pandangan lah. Pandangan daripada orang biasa, pandangan daripada alim ulama, pandangan daripada pakar syariah, pandangan daripada pakar peguam, pandangan daripada pakar legislatif, semuanya. Ujian juga untuk kerajaan perpaduan. Kalau ada cara untuk pastikan mereka pun boleh mainkan peranan dari segi kepimpinan politik negara. Kalau perlu babitkan pihak pembangkang behind the scenes untuk redakan keadaan, saya harap benda tu berlaku lah. Betul. Kalau tak, benda ni akan terus api dan kita tak nak perkara itu berlaku dan tak menguntungkan sesiapa. I think, Syaril, ini adalah antara perkara yang perlu ada terms of engagement lah. Kadang-kadang dalam perang pun kita ada rules of engagement. So dalam hal ini mesti ada rules of engagement, perjumpaan. Kalau pemimpin politik ni masih lagi degil nak masing-masing nak serang each other, then again the royal institution have to call them. Agung has to call them. Perdana Menteri dan juga presiden-presiden parti-parti utama, termasuklah Perikatan Nasional. You know, these are the rules of engagement. You cannot use this for political purposes. Sebab ini soal agama, ini soal bidang kuasa, ini soal perlembagaan persekutuan, dan ini soal asas negara kita secara. Okay, KJ. Topik yang berat. I think we navigated as best we could. So mungkin kita akan revisit lah dari masa ke semasa. Pasti kita akan revisit. Okay, kita break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod ke berapa 83. 83. Keluar sekejap. Kita number episod kita supaya kita senang untuk kita rujuk kepada episod-episod yang lepas. Tapi kadang-kadang I lose track of how many episodes sudah 83 already. Okay, topik yang seterusnya yang kita nak bincang pada episod kali ni. Episod kali ni berat lah, Syaril. Adalah episod ni topik yang berkaitan dengan 3R jugalah. Sebab kita tak habis-habis dengan 3R. Dan saya agak risau, Syaril, sebab kita sekarang ni dihujani dengan isu-isu 3R. Satu isu Nick Allen yang kita bincang panjang lebar tadi. Datang pula isu tapak warisan dunia UNESCO, iaitu Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation, di mana
negara-negara boleh mencalonkan apa-apa tapak yang dia rasa sesuai untuk disenaraikan sebagai tapak warisan UNESCO, macam Georgetown, Melaka, dan ada juga beberapa kawasan-kawasan semula jadi yang telah pun disenaraikan sebagai tapak warisan UNESCO. Baru-baru ni ada cadangan daripada Ngakomeng, iaitu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, untuk mencalonkan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Dan perkara itu telah mengundang pelbagai reaksi negatif daripada bukan hanya NGO Melayu, tetapi daripada rakan kongsi dalam Kerajaan Perpaduan, iaitu parti lama saya dan Syaril, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, yang menyatakan bahawa ini adalah cadangan yang mereka tidak setuju. Apa pandangan Syaril? Saya pun tak setuju, tapi bukan atas faktor ataupun hujah yang saya baca lah daripada jurucakap UMNO ni, Setiausaha Agung dia, Dr. Ashraf Wajdi. Dia kata disebabkan isu tanah adalah isu maruah dan kedaulatan dan tak ada tolak ansur bagi orang Melayu. Bagi saya itu dah semula soal politik identiti lah, sebab dia pada asasnya Ngakomeng ni mencadangkan dia jadi tapak UNESCO, bukannya kalau tapak UNESCO tu satu, nombor dua dah tak boleh jadi tapak UNESCO. Jadi bagi saya soal tu tak sangat menjadi hujah. Hujah utama kenapa ialah kerana sejarah Kampung Baru Cina itu sendiri. Kalau Kampung Baru Cina ni adalah tapak warisan Cina, orang Cina di Malaysia, saya rasa kalau itu nak jadi tapak UNESCO, it's fine. Tapi because Macam Georgetown. macam Georgetown in a way. Yeah. But so it's not about tanah per se. It's about New Village. Dan New Village ni bagi ramai, Mungkin Syaril boleh jelaskan sikit sebahagian besar daripada New Village ni besar, wujud kenapa? Because of isu segelintir kaum Cina pada waktu berdekat-dekat dahulu ada kaitan dan dilihat menyokong Parti Komunis Malaya. Ya, sebab itu salah satu satu cara untuk menguruskan letak mereka huni di dalam Kampung Baru Cina yang tertutup. Yang ada border, yang ada guard kat luar kan. Taklah nak kata semua orang yang duduk Kampung Baru Cina ni sokong komunis, tidak juga. Tetapi itu salah satu cara untuk memisahkan. I think better put this way. Memisahkan kelompok komuniti Cina daripada... Careful jugalah. Ini perancangan daripada BRICS plan. Yes. British punya general. So separate the Chinese community that was susceptible to communist ni influence, I guess, from gerila-gerila komunis di luar. Mengekang interaksi dan sokongan yang diberi oleh sebahagian daripada kaum Cina kepada PKM, Parti Komunis Malaya. Itu penjelasan dia lah. So bila sejarahnya begitu, a checkered history like that, so then difficult lah nak buat UNESCO. Orang Melayu punya persepsi dan juga sentimen terhadap New Village ni, walaupun sekarang ni kita jelaskan tak ada lagi komunis that we know of lah di New Village, tetapi asal usul sebahagian besar daripada perkampungan baru ataupun Chinese New Village yang Syaril kata adalah berkaitan dengan perancangan British BRICS plan untuk mengasingkan populasi Cina pada waktu itu daripada mereka dapat ada peluang untuk memberi sokongan kepada komunis. Oleh yang demikian orang Melayu sensitif lah. So bila, and to be fair, just to be complete juga untuk memisahkan kerana kadang-kadang ada ancaman terhadap mereka sebab Chinese juga. So put them in the New Village secure. Mungkin komunis akan cuba cari apa yang mereka orang yang mereka rasa tak menyokong, orang Cina yang tak menyokong, and kill them ataupun and hurt them lah. So dengan betul lah Syaril kata, dengan sejarah tersebut, bila Ngakomeng ni boleh dikatakan sebagai dalam bahasa Inggeris lah, dia ni kadang-kadang politically tone deaf. Do you think mungkin ini peranan dia dalam DAP? Kalau saya nak nakal sikit. So I don't know who's being more charitable, you or me. So I'm saying he's politically tone deaf, but you are saying he's deliberately being memainkan peranan right wing dalam DAP. Right wing. Dia right wing dalam DAP. Ya, tapi dia menteri. Kalau right wing ni biasanya kita biar kepada ahli parlimen yang biasa, yang kalau dulu DAP dia ada Superman, tapi dia ni menteri. He's a federal minister. Dah lah dia ikut ambulans tu kan. Itu. Kalau jadi pada zaman PN, habis.
Kita Malaysia. mungkin untuk episod 100 KJ kita patut ada senarai perkara-perkara yang kalau dulu berlaku zaman kita mampus. Dan sekarang ni biasa. Okay. Tak apalah ya. Yang ambulans tu kita tolak ke tepi sebab tapi Ngan Koming pun yelah dia ada sejarah juga. Dia pernah mengusulkan waktu dalam kerajaan negeri Perak kan untuk tanah hak milik kekal ataupun 999 tahun. Ya, dia ada image tersebut. Ya. So susulan daripada kenyataan Ngan Komeng ni ada beberapa kenyataan daripada UMNO. Saya baca Mak Maslan punya kenyataan. Dia kata ni macam dah 4 strikes dah daripada DAP. Strike yang pertama bila Kit Siang cakap soal Perdana Menteri bukan Melayu. Yang kedua Tan Kok Wai kalau tak silap yang bangkitkan isu pilihan raya PBT. Yang itu saya setuju tapi tak apa. Ini Mak Maslan kata itu 2 strike. Yang strike ketiga adalah Ngaku Ham yang kata patut ada pengamal undang-undang bukan Islam dalam jawatan kuasa yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan undang-undang syariah dan bidang kuasa DUN dan juga Parlimen. Dan ini strike keempat lah bila Ngaku Komeng minta supaya ada perkampungan Cina dimasukkan sebagai tapak warisan UNESCO. Tapi ada climb down sikit lah daripada Ngan Komeng. Dia kata ini bukan exhaustive. Dia kata boleh saja kita masukkan kampung Melayu, boleh kita masukkan kampung orang asli selepas ini. Tapi suara sinis kata ni after the fact lah. After the fact kau dah kena hentam. Lepas tu bukan zero sum game, positive sum game. Kita masukkan kampung baru kita masukkan kampung orang asli, post mana untuk heritage site. Tapi I don't know Syaril, ini adalah klasik case di mana saya rasa kenyataan ni keluar sebelum kes Nick Allen, tapi semua dah tahu Nick Allen punya kes akan keluar tak lama lagi. Klasik case di mana suasana dah hangat, kopi hangatkan lagi dengan benda yang tak berapa relevan. I mean, what is the thinking here? Ya, saya mengharapkan bahawa pada second half 2023, awal 2024 ni nampak macam isu 3R, politik identiti dah kurang. Tapi macam hidup balik lah sekarang KJ. Jadi kita akan pantau dan isu ni akan dimainkan dan juga diulas dalam konteks politik kepartian juga. Kalau tadi KJ sebut tentang Mak Maslan, ni saya baca Hisham Jalil yang sekarang ni menjadi antara pendesak dan pengasak untuk UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Ni dia baca. Saya bacakan, disebut yang tak faham ni mengulas apa yang Mak Maslan kata kenapa DAP tak faham-faham lah, jangan guris hati orang Melayu. Hisham Jalil kata yang tak fahamnya ialah kamu Mat, dah kamu jilat mereka dan kata mereka semua dah baik dan kamu mudah sangat terpedaya dan percaya, what do you expect? Ini Hisham Jalil komen pada kenyataan Mak Maslan. Hisham sekarang ni dia suka perkataan jilat I don't know. I guess so. Tapi kamu tetap masih mahu bersama dengan mereka. Janji kamu kekal jawatan dalam kerajaan, selamat tengkuk, tak kira lah apa jadi pada perjuangan orang Melayu, bla bla bla. So this will go on lah. This will carry on dan setiap kali ada isu DAP dan UMNO akan cuba nak tunjuk bahawa kita masih lagi menjadi benteng kepada orang Melayu dalam kerajaan. Akan ada suara sinis macam Hisham Jalil dan Perikatan Nasional akan kata you cakap banyak UMNO tapi you masih dengan DAP. So this script dan isu ni masih tak boleh keluar soal kerajaan perpaduan ni daripada belenggu ketidakserasian UMNO dan DAP dari segi ideologi ni sendiri. Sedih lah Syaril sebab saya memang berharap bahawa tahun 2024 ni apa dia? Saya ingat KJ kata berharap UMNO dan DAP boleh betul-betul comolot macam Presiden UMNO kata. Anyway, saya memang harap bahawa tahun 2024 ni kita boleh fokus kepada kita banyak bincang di KS ni tentang isu implementasi, tentang isu pelaksanaan, banyak perancangan baik madani, baik progressive wage model, baik energy transition roadmap. Benda dah bagus, perancangan dah bagus lah. Tapi kita side track dengan benda ni. Dan kalau kita tengok episod yang lepas, kita bincang tentang isu bosku, dah mula wujud keretakan di dalam kerajaan. Tak adalah sampai tahap kerajaan ni akan tumbang, sebab kata Hisham Jalil, UMNO ni dia sayang jawatan sangat, dia tak akan keluar daripada kerajaan. Tetapi dengan
adanya kes yang bosku punya pengampunan dengan kes Ngakomeng ni lagi, and frankly speaking Syaril, we know what the discussion is within UMNO lah. You know, they're not happy about all of these things. Yeah. Nick Allen, of course, benda yang luar daripada kawalan siapa-siapa dalam dunia politik, tetapi pasti Nick Allen punya kes ni Syaril, untuk balik kepada Nick Allen punya kes ni, untuk UMNO mengambil pendirian yang jauh beza nanti daripada PAS dan PN pun, UMNO akan fikir 2-3 kali. Kan? Even Mak Hassan punya kenyataan sebagai timbalan Presiden, Tok Mak kata harap ada penyelesaian yang cepat terhadap kes Nick Allen ni. Maksudnya UMNO is not happy just with the legal interpretation. There must be something else. Sama ada pindaan lembagaan or something. You know, so benda ni akan create more fissures ataupun keretakan di dalam kerajaan paduan, sebab DAP of course have their own views about Malaysia as a secular country. Will be challenging 2024 by the looks of it. Dan challenging lagi Syaril, sebab isu antarabangsa, mungkin kita nak wrap up episod kali ni sebab saya rasa berat sangat, sebab data daripada China not so good. Banyak cerita yang tak apa cantik daripada China. Kita dah ulas beberapa kali. The latest data ada deflation. Deflation ni biasa inflasi. Harga turun ni tak semestinya bagus Sebab bila harga turun bermakna bahawa betul-betul ekonomi itu tidak berkembang ataupun ekonomi itu tidak menjana perbelanjaan daripada orang. Sebab itu harga fall. Bila people expect prices to fall, they don't invest. Economy doesn't grow. That is the concern about deflation. Banyak ahli ekonomi mengatakan bahawa biarlah inflasi moderate lebih baik daripada deflation. Deflation apa yang hits China now. So CPI China telah pun jatuh 0.8% pada bulan 1 berbanding dengan bulan yang sama pada tahun lepas, dan ini adalah kejatuhan yang paling ketara sejak September tahun 2009. Dan juga menandakan 4 bulan berturut-turut harga di China menurun. Dan macam Syaril kata tadi, harga menurun ni kadang-kadang benda yang bagus lah, kecuali terutamanya kalau kita tengok kepada inflationary environment di dunia maju ataupun negara maju, mungkin mereka mengharapkan sedikit penurunan harga, tetapi di China ini adalah perkara yang membimbangkan. Kerana apa? Kerana penurunan harga ni adalah disebabkan masalah perbelanjaan ataupun consumption dah tak ada dah. Syaril, disebabkan masalah dengan sektor hartanah mereka, di mana Evergrande dan dah juga saya baca mahkamah di Hong Kong dah memutuskan untuk liquidate maksudnya dia dibubarkan dan apa aset yang boleh dijual, apa baki yang dapat daripada aset yang dijual boleh diberikan kepada pemiutang lah, kepada creditors mereka. Liability Evergrande ni $300 billion USD. Bayangkan, lebih kurang kita punya GDP kot. So di China ni ada masalah dengan syarikat hartanah besar Evergrande, ada masalah syarikat hartanah besar seperti Country Garden, di mana mereka sama ada terpaksa liquidate ataupun tak dapat bina rumah-rumah yang dah dijanji, yang dah dibayar dengan pengguna ataupun pembeli hartanah. Ataupun ada juga projek-projek yang dibina di kawasan-kawasan bandar-bandar China yang tak dihuni oleh siapa-siapa. So Xi Jinping telah membuat keputusan beberapa tahun yang lepas untuk menyekat modal yang telah pun diberi kepada syarikat ini kerana nak buat satu correction, tapi correction itu datang dengan harga yang begitu besar. Sangat keras lah. Hard landing. Dan juga kalau kita tengok kepada stock market, I think trillions have been wiped out of the 6 trillion in the last 3 years. In the last 3 years, the Chinese stock market. Shanghai dengan Shenzhen. Yes, and Hong Kong. And Hong Kong. So sekarang ni ada crisis of confidence. Kita tengoklah sama ada krisis ini dapat direda sedikit dengan perbelanjaan yang diharapkan sewaktu tahun baru Cina ni. We want to see the data that emerges in February. But one interesting point on China, and then kita nak kaitkan dengan Malaysia, Syaril, adalah ada juga pandangan bahawa kerajaan China, Xi Jinping, tidak bersedia untuk melaksanakan tindakan yang drastik dari segi stimulus. So
apa yang KJ sebutkan 2 minit tadi, kita mula kat situ lah, soal consumption, perbelanjaan yang tak cukup dalam China ni. Saya rasa, dan bila saya baca, antara sebabnya memang the structure of the Chinese economy dan pertumbuhan China ni memang dahsyat lah, mungkin paling laju dalam sejarah ketamadunan manusia. Tak ada mana-mana negara dan ekonomi yang tumbuh begitu laju. 1980 KDNK China ni bawah $200. Sekarang ni KDNK per capita. China dah super macam Malaysia lah. Dah 11,000 12,000 USD in 40 years. Sangat-sangat laju pertumbuhan itu. Tapi pertumbuhan itu dijana oleh salah satunya peratusan ataupun nisbah pelaburan kepada KDNK. So investment driven growth and GDP, that was too much. Lebih 40% daripada KDNK datang dari bentuk pelaburan. Jadi untuk makluman pendengar, dari teori asas ekonomi ni, it's fine kalau kita nak invest, melabur dan pelaburan itu mengembangkan ekonomi. Tapi akan ada satu tahap, you just cannot keep investing. The capital stock dah terlalu tinggi dan apa-apa you tambah untuk pelaburan pun tidak akan menjana the same kind of return. That's why you need consumption-led growth. Right? Dan China, private consumption dia very low, 30 to 35% of GDP. So that was a structural problem lah. Itu satu kerja. Nombor dua ialah, bila orang China ni, bila ada kekayaan, tempat pertama dia pergi adalah property. That's what almost 20% of GDP at one stage was property. Property sector. Everybody just save dalam property. So bila property crash, consumption dah lah tak kuat to begin with. So it's double, triple whammy yang menyebabkan sekarang ni keadaan sangat-sangat merisaukan. But I guess in defense of the regime, kalau nak menjawab KJ punya soalan tadi, kenapa dia orang tak buat stimulus, I guess their theory is we have to allow for the hard landing, for the restructuring, and biarlah sakit mana pun daripada kita cuba soft landing dan tak ke mana. But I think dia dah buat tindakan tersebut. Contohnya tindakan Xi Jinping beberapa tahun yang lepas untuk menyekat pinjaman yang diberi kepada syarikat hartanah ni, yang menyebabkan structural change hari ni, itu dah buat dah. So sekarang ni argument dia adalah untuk dia buat sumbangan tunai rahmah lah, BRIM, dia cash transfer terus kepada rakyat dia untuk belanja. Of course the concern is moral hazard lah. Dia orang tak pernah buat benda ni sebab and they're not a small country. They're not a small country. Satu lagi dia tak nak supaya dilihat supaya rewarding this I wouldn't say bad behavior, but this binge on by Chinese on property and things like that. Now you get free money. Dan yang ketiga, mungkin dia orang tak pasti bahawa kalau mereka buat cash transfer, warga negara China akan spend because they keep saving. They might save because they're so scared of spending. They think prices will continue to go down. Correct. They don't want to buy stock market anymore. They don't want to buy any property anymore. So dia disimpan. So it's so nak kaitkan balik dengan apa yang kita sebutkan tadi dengan 3R Malaysia ni. Of course China is a very important partner for us. With China the way it is, with geopolitical tensions in the Middle East continuing, mungkin episod akan datang kita akan buat update berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di Gaza dan perancangan Israel nak serang Rafah dan sebagainya. This is not the time to be sidetracked by 3R stuff. That's a good way to link the two. Bila China mengalami masalah seperti ini, then of course dia akan ada kesan yang besar kepada negara-negara serantau ASEAN ini. So should we end on a light note with some questions? Before that, just one quick one, very briefly about another country. Satu lagi negara besar. Satu China, nombor 2 Amerika Syarikat. Okay. Atau Pakistan. We'll talk about Pakistan in a bit. But Joe Biden adalah Presiden Amerika Syarikat yang ada siasatan. Ada satu laporan lah, peguam khas yang diketuai oleh Robert Hur daripada Parti Republican. Ini adalah siasatan berkenaan dengan sama ada Presiden Biden sewaktu dia jadi naik Presiden US di bawah Barack Obama telah mengendali maklumat sulit dengan cara yang salah. Dia bawa balik dokumen-dokumen sulit balik rumah. Macam Trump lah. So anyway, they did a report and basically the report kata tak apa, kita tak akan mendakwa Presiden Biden sebab antara lain, ikut laporan ni lah, dia dah menjadi pelupa. So bila statement Presiden US adalah seorang pelupa ni datang daripada satu laporan yang sangat-sangat penting ini, maka Presiden Biden terus panggil satu sidang akhbar
untuk cuba membidas laporan tersebut dan membidas dakwaan bahawa dia adalah seorang yang pelupa dan seorang yang telah umurnya dan usianya terlalu lanjut untuk menjadi pemimpin negara Amerika Syarikat. So dia nak cuba tunjuklah that I'm still the president and I'm still able to run the country, tapi dia buat fumble. Fumble dia panggil Presiden Mesir, Presiden Mexico, Abdul Fattah Sisi, Presiden Mexico bukannya Presiden Mesir. Lepas tu Fattah Sisi ni dia buat dalam tweet dia, dalam X, he put a photo of him with a what do you sombrero. call it? Yeah, sombrero. So kalau boleh kita tunjuk dalam klip YouTube ini the screen grab ataupun screenshot seriously, I didn't see that. Of Fattah's Sisi's tweet. So for context, kalau Biden dapat penggal yang kedua, he'll be 86 by the time he finishes the term. Kalau Trump dapat penggal yang kedua, dia berusia 82. Yeah. Kalau dia lengkapkan penggal kedua dia. So age ataupun usia ni sudah menjadi satu talking point besar lah dalam pilihan raya Amerika Syarikat. But I guess we're laughing in Tun Dr. Mahathir, right? I mean, we had a 94-year-old guy who did not make mistakes like that. No. Yeah. Another country very briefly, Pakistan. Setakat yang kita rekod ini nampak bahawa tidak ada satu parti yang akan mendapat majority. Tapi upset result lah. Upset result because Nawaz Sharif punya parti was supposed to win easily. Sebab dia backed by military. Kemudian Imran Khan punya parti, Imran Khan pun dah ada dalam penjara. So dia expect memang Nawaz Sharif ni menang besar lah. Akhirnya parti Imran Khan tu yang lebih banyak kerusi, masih tak cukup untuk mendapat majority. Jadi akan ada satu kerajaan campuran barangkali yang akan muncul, sama ada still Nawaz Sharif as the president but backed by other parties lah. Pakistan adalah kes sebuah negara yang ada potensi yang besar. Tapi disebabkan masalah ketidakstabilan politik. Never achieve the potential. Economic crisis bailed out by IMF last year. Anyway, something to watch out for. Okay, mungkin one or two questions, Syarul. Okay. So we end on a light note sebab hari ni agak berat. I was about to say, Azri Siddiq, hi KJSH, is our federal constitution a mirror image of your centrist ideals? I think we'll avoid that one. Kita dah bincang panjang lebar dah berkenaan dengan federal constitution kita. Okay, your utter cookies. Who's utter cookies? Utter cookiness. What is Syarul's top 3 Arctic Monkey songs? And what does he think of the car? Wow. Top 3 Arctic Monkey songs. Teddy Picker. Daripada album Favorite Worst Nightmare. Teddy Picker is a song KJ, and there's one line which as former politicians maybe we shouldn't like, but it says who would want to be the man of the people when there's people like you. And then Arabella and Big Ideas. So Big Ideas adalah lagu daripada album terbaru Car, yang juga ada dalam soalan tersebut. Saya rasa I really like the album. It's less frivolous sebab Arctic Monkeys ni dia punya lyrics kadang-kadang agak saucy, but the later albums reflect our age lah, or my age. It's a bit more mellow and a bit more deep. Okay. Chris Rengi, any plans to interview another prominent Sarawakian? A follow up to Tun Wan Junaid? I think it was a good idea. Kita nak Sabahan first, I think, sebab kita belum lagi interviewed a Sabahan. Tak adil average 200k view di YouTube tak dapat menikmati persembahan KS di Podfest. Ada banyak permintaan itu daripada Hakim Sabri. Ada banyak permintaan supaya kita buat live show lah, Syarul. So seperti mana yang kita dah janji, kita akan buat perancangan untuk beberapa live show. Syami Mahmud, tahun ini KS macam makin hamba, mungkin boleh hidupkan semula kategori MVP. Hamba tak hamba 300,000 juga bro. Okay. Ada yang Isaac Syuk ni lah yang soal Podfest. Podfest video akan keluar Netflix ke mana? Jangan buat suspend lama-lama sangat Bobby. Kita akan buat summary minggu depan. Tak, tapi basically kalau keluar Netflix okay juga, macam live show, comedy, stand up. Yeah, we're not quite there yet. We're not there yet. I think Netflix won't get us. Tak adalah hamba sangat, tapi belum sampai Netflix. I think that's about it. Banyak soalan yang telah pun yang kita dah ulas jawab. Kita jawab sekarang. Ataupun terlalu berat. Soalan yang terlalu berat. Finally, Syarul, you are off to Indonesia? I am off to Indonesia, insyaAllah next week. Dan saya akan buat liputan pada hari
undi. Okay. Hari memilih iaitu 14 Februari. Alright. And then I'll come back and we'll discuss. Okay. All the best. Thank you.